Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada siri yang lepas, satu hadis daripada Abu Hurairah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang menempuh permusafiran yang panjang. Seperti mana kata Nabi, summa zakara, seperti mana kata Abu Hurairah, summa zakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' Ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya biharam fa anna yustajabu lah. Sepatutnya permintaan doa orang musafir ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terdapat beberapa faktor hijab yang menyebabkan doa lelaki tersebut yang menempuh perjalanan musafir itu terhalang, adalah disebabkan makanan, disebabkan minuman, pakaian, dan juga perutnya diisi dengan benda-benda yang tak baik. Jadi salah satu yang saya highlightkan yang lepas, iaitu wa malbasuhu. Malbas adalah pakaian yang mana yang berada melekat pada tubuh badan kita, itu dianggap sebagai pakaian. Yang pertama, sama ada dia diperbuat daripada sesuatu yang najis, haram. Yang kedua, dia tak najis tetapi dibeli menggunakan sumber yang haram ataupun diperolehi dengan cara yang haram. Jadi tiga sebab lah. Diri ataupun pakaian itu sendiri najis, ataupun cara dia memperolehi pakaian tersebut dengan cara yang tak betul. Maka sebab-sebab ini, faktor ini adalah menjadi manik ataupun hijab, penghalang bagi dimakbulkan doa. Walaupun dia doa dengan keluar air mata sekalipun, tetap tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab permintaan doa ni, kita bukan paksa Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita bukan apa yang kita minta, tetapi apa yang kita perlu. Macam kita makan untuk hidup. Kalau makan untuk hidup, sekadar makan untuk hidup, itu makan nasi dengan telur goreng pun boleh hidup. Nasi dengan ikan masin pun boleh hidup. Itu untuk hidup lah. Itu keperluan. Tapi kehendak kita nak lebih. Kehendak kita lain. Kita nak makan sedap. Itu adalah kehendak. Jadi apa yang kita minta itu adalah kehendak diri kita. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu keperluan kita. Jadi ini perbezaan antara keperluan dan juga kehendak. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah belum bagi sebab benda itu tak sesuai dengan kita. Tapi kita minta supaya Allah bagi sekarang juga. Ini dipanggil sebagai memaksa Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan permintaan. Kalau sakit, minta supaya Allah sembuhkan penyakit itu bila? Sekarang juga.
Ya Allah, sembuhkanlah aku sekarang. Kalau minta murah rezeki, nak kaya sekarang, Allah tak wajib pun bagi kepada kita sekarang. Sebagai bukti, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Zakaria, iznada rabbahu nidaan khafiyya, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam. Nabi Zakaria didoa, qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah kepada Tuhan, bukan cerita dekat orang, bukan cerita dekat media sosial. Orang tak boleh tolong kita pun. Jadi Nabi Zakaria dia mengadu kepada Allah, dia cerita semua masalah, luar perasaan. Apa dia kata? Inni wahanal azmu minni, saya ni tulang dah tak larat. Washta'ala ra'su shayba, kepala dah dipenuhi uban, dah tua sangatlah. Tapi satu ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, saya belum memputus asa, ataupun saya tidak pernah kecewa dan putus asa. Itu masuk syaqiyya, daripada minta berkat dengan sabar ni Allah bagi yang terbaik. Minta apa? Zuriat. Daripada awal minta sampailah umur 100 tahun baru dapat. Disebut oleh As-Suyuti, Nabi Zakaria mendapat anak zuriat sewaktu usia beliau 100 tahun baru dapat, berkat kesabaran. Tapi minta hari-hari lah, bukan minta hari ni tak dapat, tak minta lah. Itu sikap kita. Minta 2-3 kali, lepas tu tak dapat, Allah tak makbul, terus tak nak. Mula timbul persepsi macam-macam, anggap Tuhan ni begini-begini. Jadi Nabi Zakaria apa yang dibuat adalah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tidak putus asa. Berkat dengan sabar tu Allah berikan yang terbaik, zuriat yang mana nama yang dinamakan oleh Allah, juga seorang nabi dan rasul. Yarithuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Itu adalah Nabi Zakaria. Jadi doa dimakbulkan ataupun tidak, salah satu faktornya adalah yang saya sebut tadi. Sebab saya highlightkan di sini adalah bab pakaian, sebab kita topik kita dalam bab al-libas, pakaian. Yang saya sebut lepas, apabila kita bawa sesuatu masuk ke dalam masjid, tetapi sesuatu itu najis yang tidak boleh disamak, maka kita bawa masuk ke dalam masjid, kita solat. Kalau 10 tahun, 10 tahun lah solat tak diterima. Apa yang kita pakai? Tali pinggang ke? Seluar ke? Beg duit kita ke? Handbag kita ke? Apa yang kita pakai terhasil ataupun terbuat daripada kulit najis yang tidak halal, maka selama itulah kita mendapat 2 kesalahan. Yang pertama, kerana membawa masuk sesuatu yang najis ke dalam masjid. Yang kedua, kerana kita sembahyang tidak sah. Jadi 2 kesalahan. Itu yang lepas. Kemudian satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsi al-harir wad dibaj wa an najlis alayh. Huzaifah meriwayatkan satu hadis. Dia kata apa? Nabi SAW melarang kami daripada kami minum dan makan di dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Apa yang dimaksudkan dengan bekas aniyah? Aniyah ini adalah bekas, sama ada cawan, pinggan, mangkuk, kuali ataupun apa saja yang diperbuat daripada emas dan perak. Bukan hanya bekas pinggan, mangkuk, alat-alatan ataupun barang yang ada di dapur, juga termasuk ini adalah bentuk penggunaan. Apa bentuk penggunaan? Pen daripada emas, ataupun terlalu kaya sangat, mangkuk tandas daripada emas. Ini kalau kita tengok orang-orang yang kaya melampau ni, sampai
Mangkuk tandas pun emas. Singki pun emas. Jadi ini kalau kita tengok orang Arab yang kaya melampau ni, yang terlalu kaya ni, bukan million dah, billion mungkin, semua adalah emas. Tapi hakikatnya perkara tersebut adalah haram. Walaupun dia ilah ataupun alasan kenapa penggunaan emas dan perak ini tidak dibenarkan. Dia selain daripada perhiasan ni nanti kita cerita lain. Perhiasan ni yang dipakai di tubuh badan. Ini lain daripada perhiasan. Bukan zinah. Zinah itu adalah perhiasan yang ada di tubuh badan kita. Cincin, rantai dan sebagainya, itu nanti kita akan ulas. Ini penggunaan selain daripada itu. Pinggan mangkuk dan sebagainya. Maka ini terdapat larangan jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penggunaan benda-benda ini. Bukan kerana dia mahal. Sebab ada lagi material yang lebih mahal daripada emas. Ada lagi material yang lebih mahal daripada perak, tetapi tidak terdapat larangan situ. Jadi di sini illah ataupun alasan, reason kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penggunaan emas dan perak itu ada satu sebab. Saya sebutkan satu saja sebab. Sebabnya galib kebiasaan dia akan timbul khuyala. Khuyala ini adalah sombong, takabur. Dia akan timbul perasaan belagak, sehingga merendahkan orang lain. Dia nak tunjukkan kekayaan dia. Maka jelas daripada hadis Huzaifah ini, baginda melarang apa jua bentuk penggunaan selain daripada zinah. Zinah ini adalah perhiasan yang ada di tubuh badan. Dan selain daripada perhiasan yang katakan pinggan mangkuk dan sebagainya ini, perempuan pun tak boleh juga menggunakan dia. Habis perempuan bukan boleh pakai emas ke? Boleh kalau yang ada di tubuh badan dia. Itu dianggap perhiasan diri, itu tidak mengapa. Tetapi tidak boleh melebihi uruf juga. Tidak boleh melebihi uruf. Dia begini, kaedah dia, kalau seorang wanita memakai emas, rantai dan sebagainya, melebihi daripada kebiasaan, orang tak pakai gelang sampai ke siku kan? Tak pakai. Kalau pakai juga itu dianggap melebihi uruf, melampau uruf, maka tetap dikenakan zakat. Tetap wajib membayar zakat. Walaupun dia kata, ini emas perhiasan tak kena zakat. Ya, asalnya kaedah memang begitu. Emas perhiasan yang dipakai di tubuh badan memang tak dikenakan, tak diwajibkan membayar zakat. Tetapi apabila yang dipakai itu melebihi daripada uruf, kebiasaan adat, maka tetap dikenakan zakat. 2.5% daripada nilai emas tersebut. Maka itu bagi perempuan. Tapi bagi lelaki mutlak tidak dibenarkan sama sekali menggunakan ataupun memakai emas yang ada di tubuh badan. Tetapi larangan yang saya sebutkan dalam hadis ini adalah bukan kategori emas yang dipakai di tubuh badan. Dia adalah emas dalam bentuk penggunaan bekas-bekas yang lain. Maka ini adalah tidak dibenarkan sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, jelas. Ini tidak dibenarkan. Hukumnya adalah bukan makruh, bukan harus, tetapi hukumnya adalah haram. Jadi hadis ini menyebutkan nahana, perkataan Nabi melarang kami. Bila sebut larangan ini, asalnya adalah haram. Tetapi ketika mendapat rukhsah, ketika mana berlaku in case ada sebab-sebab yang lain, dalam hadis yang lepas saya sebutkan dua perkara yang ataupun dua benda yang tidak boleh digunakan oleh lelaki. Yang pertama emas dan yang kedua adalah sutra, harir.
Emas, kalau dia menyimpan emas dalam bentuk perhiasan, ni bagi lelaki, dia menyimpan emas dalam bentuk perhiasan, hobi dia simpan emas, tapi dia tak pakai, dia tidak menggunakan, dia tidak pakai, juga haram. Contoh. Sebab apa? Kerana ada satu kaedah dalam fiqh, dia kata apa? Ma haruma isti'maluhu harumat ittikhaluhu. Sesuatu yang haram diguna pakai, haram disimpan. Kerana apa? Simpan akan menyebabkan kepada pakai. Contoh, apa hukum saya menyimpan sebotol wine dalam rumah? Contoh, sebotol wine di dalam rumah, saya tak minum, saya simpan saja. Hukumnya tetap haram. Kerana apa? Dia akan terdetik untuk mencuba. Sebab itu, kalau kita ambil daripada peristiwa pengharaman arak, apabila turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh, semua para sahabat tidak ada satu pun yang simpan. Sebab mereka faham. Kita mengatakan, oh ayat tu larang minum saja, bukan simpan, tak ada sebut pun tak boleh simpan. Tapi kenapa mereka memecahkan semua tempayan wine yang ada dalam rumah, sehingga dikatakan Madinah pada waktu itu seolah-olah baru lepas hujan. Sebab basah tanah dia, dengan sebab apa? Arak yang dituang, yang dipecahkan tempayan. Bukan sikit-sikit lah. Para sahabat dulu bukan simpan sebotol 2 botol dalam rumah, tak main lah sebotol 2 botol tempayan. Mereka pecahkan ke semua sebab apa? Faham simpan akan menyebabkan kepada penggunaan. Maka di sini simpan emas tak boleh bagi lelaki, kecuali dia adalah menjual emas, kecuali dia tokek emas. Tapi kalau dia menyimpan sebagai hobi, hukumnya tetap sama, iaitu haram mutlak. Dia pakai jam tangan emas pun tak boleh. Contoh nak menonjolkan lambang kekayaan, dia pakai jam emas, tak dibenarkan, tak boleh. Tapi kalau selain daripada emas, jam bernilai ratusan ribu nak pakai, ada duit, tak ada masalah. Jangan emas ya. Ini yang Nabi SAW larang di sini. Apa rahsia dia, apa faktor dia, wallahu a'lam. Tapi saya boleh sebut satu je. Dulu sebagai emas ini adalah lambang kekayaan. Bila orang tu dapat emas, dia akan sombong. Itu ya. Tapi mungkin ada faktor lain yang mana kita tidak mengetahui apa rahsia dia. Yang kedua adalah sutra, disebut sebagai hari dia. Tapi in case ada satu ketika perkara yang haram ini boleh jadi harus. Ini kita panggil sebagai apa? Darurah. Sebab dalam kaedah mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu satu ketika dia mengharuskan perkara-perkara yang haram. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alayh. Firman Allah Subhanahu wa taala, famanitturra, sesiapa yang dalam keadaan darurat, ghairu baghin wala 'adin, tetapi dia tidak melampaui batas, fala itsma 'alaih. Ini kes apa? Kes kalau dalam keadaan terdesak, asalnya benda itu haram, tetapi tak ada jalan lain kecuali dengan menggunakan benda itu, maka itulah dipanggil sebagai darurah. Ini berlaku. Satu hadis daripada Umar radhiyallahu taala anhu, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada satu kisah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ini dalam satu peperangan, beliau ditimpa penyakit. Anas bin Malik meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam. Siapa dua individu ni? Yang pertama Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang hartawan. Yang kedua Zubair bin Awam, yang mana Zubair bin Awam ini adalah kita panggil apa?
biras Nabi sallallahu alaihi wasallam, biras Nabi. Sebab Abdul Rahman ini dia berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Nabi berkahwin dengan Aisyah binti Abu Bakar. Jadi hubungan Nabi dengan itu dipanggil apa? Biras. Biras ke besan? Biras. Biras. Besan ni orang tua kan? Okay. Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam dalam satu peristiwa peperangan, mereka menyertai peperangan dan mereka terkena penyakit kulit. Syaka kummal. Kummal ini adalah kurak. Penyakit kulit ini gatal disebabkan kutu. Dalam syarahan Ibnu Hajar dia mengatakan dia macam kurak jarab. Jadi Nabi SAW memberi izin kepada dua orang sahabat ini untuk memakai sutra. Asalnya sutra itu haram dipakai oleh lelaki. Tetapi rakhasa, perkataan rakhasa ini bermaksud beri kelonggaran. Tarkhis bermaksud beri kelonggaran kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam fi qamisil hari, pada memakai pakaian yang diperbuat daripada sutra, fi safarin, dalam satu permusafiran menuju peperangan, min hikkah. Hikkah itu kerana penyakit kulit, iaitu gatal, kurak. Jadi di sini para ulama bincang, boleh jadi sutra yang bersifat lembut itu dia tidak menambah gatal kulit. Kita gatal kulit silap pakai baju pula. Kalau kulit gatal silap pakai baju yang kasar ke, ataupun baju yang berbulu ke, yang tak sesuai dengan kulit kita, lagi bertambah gatal. Maka Nabi beri izin kepada dua orang sahabat ini untuk memakai sutra kerana sifatnya disebut oleh ulama adalah abrad, sejuk, sehingga boleh menghilangkan ataupun mengurangkan, paling kurang mengurangkan kegatalan. Maka di sini inilah yang dipanggil sebagai darurah. Inilah yang disebut sebagai keadaan yang mendesak. Maka agama tidak terlalu ketat. Agama tidaklah terlalu bersifat menyekat, tak boleh langsung sampai berwida. Tetapi ada beberapa keadaan dibenarkan apabila tidak ada sesuatu yang lain. Sama juga seperti berubat menggunakan najis. Tak ada ubat yang lain kecuali dia boleh dihasilkan ubat tersebut dengan najis. Maka keadaan ini dipanggil sebagai mendesak. Tetapi saja-saja pergi menggunakan najis itu tak boleh lah. Sebab ada orang silap faham hadis ni, saya pernah sebut sebelum ni. Ada satu kaum dia panggil Uranah, datang berjumpa Nabi dalam keadaan mereka ni sakit. Sakit mana? Dilihat daripada fizikal mereka ni kurus. Macam tahulah sakit dilihat daripada bentuk badan fizikal. Kurus, tak bermaya, tak larat, datang jumpa Nabi. Rasulullah, tolonglah beri kami ubat, tolong doa dekat kami. Nabi kata, kamu pergi kandang unta, kamu minum air kencing dia. Minum air kencing unta zakat. Ini hadis Muslim. Minum air kencing unta. Jadi mereka pun pergilah sebab taat kepada Nabi. Pergi minum air kencing, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembuh on the spot. Sehat. Bila sehat, mereka fikir apa? Mula berfikir jahat. Mula berfikir jahat. Apa berfikir jahat? Mereka mengatakan, ini mesti unta ni ada khasiat ni sebab Nabi suruh minum yang ni. Lepas tu otak dah mula berfikir. Fikir apa? Mencuri unta tersebut. Dia bawa lari unta tersebut. Unta tu atas zakat. Bawa lari unta dan bunuh penjaga unta tersebut. Ini orang panggil apa? Tak kenang budi. Dah dapat, dah sembuh, dah saya elak, curi unta dan membunuh
orang yang menjaga unta. Dapat tahu kepada Rasulullah, Nabi kata apa? Cari puak ni dan bunuh mereka. Ikat, potong kaki tangan, ikat di padang pasir, heret dengan kuda. Kerana apa? Banyak kesalahannya, membunuh dan juga mencuri. Maka balasan dia juga adalah potong tangan dan juga bunuh. Tapi ada segelintir orang yang faham hadis ni dengan literally. Dia faham zahirnya sahaja. Dia ajak orang minum air kencing unta. Bawa jemaah umrah, bawa pergi ke kandang unta, suruh minum. Mutawif lah. Bawa suruh minum air kencing unta. Dia kata ada khasiat sebab disebutkan dalam hadis. Memang disebutkan dalam hadis, tapi kita kena faham konteks. Ini orang tak faham ini, dia baca hadis pun dia jadi sesat. Sebab tu Sufyan As-Sawri, seorang tabi'in, dia kata apa? Al-hadis mudillatun illa 'alal fuqaha. Hadis itu boleh menyesatkan orang kecuali orang yang faham. Macam mana hadis boleh menyesatkan orang? Dia baca zahir, dia tak faham maksud yang sebenar. Kemudian dia terus menggunakan yang dia faham secara zahiriah. Ini boleh menyesatkan orang. Sebagai satu contoh lah, hadis Nabi sebut apa? Ni'mal idamul khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk. Lauk ni yang kita makan lah, yang nak bagi sedap. Kalau makan nasi tak ada lauk, tak sedap. Kena ada lauk. Paling kurang pun makan dengan telur goreng pun okey dah. Terdesak sangat, itu pun dah, itu dianggap lauk. Tapi kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka? Tapi bila orang faham, dia faham literally, dia kata, oh ini cuka ni ada khasiat. Dia minum juga. Asid kan juga kan. Tak bagus untuk usus kan. Habis kenapa Nabi kata sebaik-baik lauk adalah cuka? Ini orang tak faham konteks. Nabi cakap itu dalam keadaan baginda mensyukuri nikmat. Baginda cakap tu dalam keadaan baginda tidak ada makanan langsung. Maka yang adanya adalah cuka saja. Maka tanda Nabi menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun dah cukup baik. Itu maksud dia. Ini pun dah cukup baik. Tapi sampai dekat kita, cuka adalah makanan sunnah. Kacau. Cuka adalah makanan sunnah, itu adalah makanan sunnah, ini adalah makanan sunnah. Sebenarnya ada ataupun tidak sunnah pada makanan ni? Ada tak sebenarnya dalam agama ni istilah makanan sunnah? Ada tak? Tanya tu dulu, ada tak makanan sunnah? Contoh kalau kurma ni makanan sunnah. Abu Jahal makan kurma juga. Betul tak? Abu Lahab pun makan kurma juga. Silsilah Fir'aun pun makan kurma. Jadi adakah mereka ini mengamalkan sunnah? Tak kan? Jadi makanan sunnah tu tidak ada. Ini bukan saya kata. Memang dalam kitab ulama sebut memang tak ada makanan sunnah. Yang adanya bukan makanan sunnah tetapi sunnah pada makanan. Dan juga makanan itu apabila dia ada kaitan dengan ibadat baru dia jadi sunnah. Contoh macam mana? Baik, kurma, semata-mata kurma itu bukan sunnah. Tetapi apabila kurma itu dikombinasikan dengan ibadat. Contoh, Nabi berbuka puasa dengan tamarat, dengan 3 biji kurma. Puasa itu ibadat. Maka mula berbuka dengan kurma itu jadi ibadat. Maka itu adalah sunnah. Itu maksudnya. Bukan semata-mata kurma itu adalah sunnah. Tetapi bukan bermaksud tak ada langsung. Saya sebut apabila ada kaitan dengan ibadat, apabila ada situasi-situasi yang tertentu. Contohnya Nabi kata apa? Man asbaha sab'a tamarat ataupun sab'a ajwah. Siapa yang makan 7 biji kurma ajwah setiap pagi, maka tidak akan ditimpa musibah pada hari itu sampai ke petang. Tidak akan terkena buatan orang hari itu sampai ke petang. Ini hadis sahih.
7 biji tamar ajwah. Mahal. Habis kalau tamar bukan ajwah tak jadi dah. Tak adalah khasiat dia. Sebab Nabi dah sebut spesifik di situ adalah ajwah. Ajwah sekilo berapa? 150, 200 pun ada. Tapi masa saya study dulu nak beli ajwah ni, tak ada duit. Pergi Madinah nak beli ajwah tak ada duit. Jadi setiap kedai tu boleh test. Dia ada tester dia kan. Satu kedai rasa sebiji, kedai sebelah makan sebiji, kedai sebelah ni makan sebiji, 7-8 biji kenyang lah. Nak beli tak ada duit, ambil sebiji, okey lah. Tapi kalau hari-hari ulang macam tu, marah lah orang kan. Sekali itu je. Begitu juga makanan habbatus sauda. Untuk promote habbatus sauda ini ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Adakah semua penyakit boleh diubati dengan habbatus sauda? Kalau macam tu, tutuplah hospital, tutuplah klinik. Betul? Tutup hospital, tutup klinik, apa semua tutup, tak payah. Bubar KKM tak lah. Makan habbatus sauda saja. Mati je tak boleh, lain semua okey. Jadi orang faham ini salah. Jadi Nabi kata habbatus sauda ubat bagi segala penyakit, penyakit yang boleh diubati dengan habbatus sauda. Bukan semua penyakit. Penyakit yang boleh diubati dengan habbatus sauda sahaja. Bukan ke semua penyakit. Ini salah satu cara orang nak promosi produk dia dengan menggunakan elemen-elemen agama, menggunakan unsur-unsur agama. Sikit hari kita akan jumpa pakaian baju Melayu sunnah. Kita akan jumpa baju kurung sunnah. Dekat-dekat nak raya nanti orang jual baju Melayu sunnah, berebut orang beli. Jadi terlalu menggunakan agama untuk perniagaan ini memang salah. Itu belum lagi dikira founder produk ni pergi Masjidil Haram, pergi ke Mekah, duduk depan Kaabah, ambil gambar, jual barang. Itu belum kira itu lagi. Dia promosi, duduk depan Kaabah, selfie, ambil barang. Sebab dia berniaga. Nak pergi buat ibadah ke, nak pergi berniaga. Jadi kawasan Kaabah itu termasuk dalam kawasan masjid. Saya sebut dah yang lepas, apabila orang yang berniaga dalam masjid, apa Nabi kata? Lan arbahallahu tijaratak. Allah tidak akan menguntungkan perniagaan kau. Sebab apa? Innama buniyal masjidu lima buniyalah. Kerana masjid dibina ada mazhamat dia, bukan untuk jual beli, bukan untuk promosi barang, tetapi untuk ibadat. Baik, jadi ada beberapa keadaan diharuskan, dibenarkan untuk menggunakan sesuatu yang asalnya adalah haram, tetapi ada beberapa keadaan dibenarkan menggunakan perkara yang haram apabila keadaan itu mendesak. Tetapi dia ada kadar dia. Ini kaedah kata al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat dia ada kadar dia. Contoh, semayang atas kursi sebab darurat. Dia tak boleh berdiri, dia semayang atas kursi. Ada kadar dia. Kadar mana? Kadar dia tak mampu berdiri. Tapi kalau dia boleh berdiri sekejap untuk takbiratul ihram, untuk membaca separuh Fatihah, maka dia kena berdiri untuk itu. Itu dipanggil darurat, ada kadar. Dia tak boleh berdiri kecuali dia memang tak boleh berdiri langsung. Datang keluar daripada kereta pun naik wheelchair. Itu memang lah. Memang dia takbir dalam keadaan duduk lah. Dia tak boleh berdiri langsung. Tapi dia boleh berdiri sekadar Bismillah, takbiratul ihram, sedikit daripada Fatihah, maka dia wajib berdiri. Ini tak. Terus masuk dan duduk atas kursi, takbir. Berjalan keluar daripada kereta boleh. Siap bawa kursi lagi. Parking jauh, bawa kursi jauh. Tapi sampai dalam saf, duduk, Allahu Akbar. Tak adil.
untuk diri sendiri dan untuk agama, tak sah juga. Ini dipanggil ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ali bin Abi Talib mengatakan, kasani Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan sayra fa kharajtu fiha fa ra'aytu al-ghadab fi wajhihi fa shaqaqtuha baina nisa'i. Nabi beri hadiah kepada Ali sutra daripada Yaman, maksudnya sutra yang berkualiti tinggi, beri kepada Ali. Tapi Ali bin Abi Talib tak faham maksud Nabi. Nabi beri itu supaya suruh diberikan kepada isterinya. Tapi yang Ali bin Abi Talib pakai sutra yang dihadiahkan oleh Nabi, Nabi suruh bagi dekat isteri kamu. Tapi dia pakai. Bila Ali pakai, dia kata apa? Fa kharajtu fiha, saya pun pakai pakaian yang Nabi beri. Fa ra'aitul ghadaba fi wajhihi, saya melihat muka Nabi, air muka berubah, menandakan Nabi muka ni adalah sedang marah. Saya pakai macam tu, air muka Nabi terus berubah. Lalu apa kata Ali? Fasyaqaqtuha baina nisa'i, saya pun hadiahkan kepada isteri saya. Saya tak pakai lagi. Sebab apa? Nabi kadang-kadang baginda marah dengan perkataan, kadang-kadang sahabat boleh tahu Nabi tak suka ni dengan riak wajah. Dengan air muka tahu Nabi tak suka benda ni, maka sahabat faham. Jadi bukannya nak kena tegur 24 jam, bukan nak kena marah 24 jam, cukup hanya sekadar tengok riak wajah tahu dah suka ataupun tidak. Kemudian, adakah disalah di sudut agama kita memakai pakaian yang mahal selain daripada yang haram lah, saya sebut selain daripada emas dan sutra? Adakah haram menggunakan memakai pakaian yang mahal? Nak beli baju mahal, handbag mahal. Jadi dalam hadis Nabi SAW menyebut daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Nabi kata, Inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan an yura atharu ni'matihi alayh. Allah Subhanahu wa taala suka bila Allah beri nikmat kepada seseorang, dia memperlihatkan, mempamerkan nikmat tersebut. Itu dipanggil apa? Mensyukuri nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi satu perkara kena jaga hati lah. Dia nak pakai pakaian mahal, dia nak pakai nak kata apa, image dia semua mahal, atas sampai bawah semua yang mahal, tak ada masalah. Agama tak larang benda tu. Tetapi dia nak kena jaga hati ni payah. Ini satu benda yang payah. Nak jaga hati supaya tidak timbul perasaan riak, ini satu benda yang sukarlah. Baik, sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.